Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Prof. Madya Dr. Muhammad Izham bin Haji Muhammad Hamzah. Okey, saya P105602 Muhammad Rozi Mak Daud. Pada hari ini akan membentangkan satu kertas konsep yang bertajuk Perancangan Kurikulum di Institusi Pendidikan di Malaysia. Okey, pada bahagian abstrak kita lihat kertas konsep ini akan membincangkan berkaitan dengan penilaian dalam perancangan kurikulum dan juga ia juga akan menjurus kepada isu-isu dan keperluan sebelum perancangan kurikulum baru dilaksanakan. Kertas konsep ini akan berasaskan kepada model pengurusan kurikulum yang telah dikemaskini oleh UNESCO pada tahun 1980. Okey, bahagian pengenalan. Kurikulum merupakan satu program, aktiviti, rancangan, isi kandungan ataupun pengalaman yang ingin disampaikan mengikut keperluan. Perancangan dan penggubalan kurikulum dibuat adalah selari dengan perkembangan dunia pendidikan semasa. Okey, seperti yang kita maklum, sistem pendidikan di Malaysia adalah di bawah KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, dan pada peringkat negeri JPN dan seterusnya PPD pada peringkat daerah. Okey, untuk penggubalan kurikulum ia diletak di bawah Pusat Perkembangan Kurikulum ataupun PPK yang berperanan untuk merancang dan membangunkan sistem kurikulum untuk semua peringkat persekolahan daripada prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, seterusnya model bagi kertas konsep ini adalah model pengurusan kurikulum yang telah dibangunkan oleh UNESCO pada tahun 1980. Okey, kita dapat lihat pada model ini terdapat 4 elemen utama, iaitu merancang ataupun planning, mengelola, organizing, memimpin, leading, dan seterusnya adalah mengawal ataupun controlling. Okey, pada elemen yang pertama iaitu merancang, kita dapat lihat dalam skop ini ia akan menentukan apa, bila, siapa dan bagaimana sesuatu penggubalan kurikulum itu hendak dibuat, juga mengenai pasti, objektif dan menetapkan kaedah pencapaian keberkesanan serta mengumpul dan menganalisis maklumat. Seterusnya pada peringkat mengelola, ia mendapatkan peralatan kelengkapan untuk staf untuk mewujudkan rangka dasar yang baik untuk menjalankan segala aktiviti perancangan yang telah dirancang serta mengumpul segala komponen-komponen pekerjaan di dalam struktur, membentuk struktur ataupun autoriti untuk menyelaras jentera pelaksanaan. Okey, bagi yang memimpin, kita dapat lihat ia membentuk satu rangka kerja, masa dan juga pembelanjaan. Juga memperkenalkan dan memberi kepimpinan dalam pelaksanaan perancangan dengan cara membuat keputusan. Dan akhir sekali pada peringkat mengawal, ia akan menilai segala kerja yang dijalankan dalam perancangan, melaporkan segala penyelewengan ataupun kelemahan yang wujud untuk diperbetulkan. Okey, juga akan menetapkan pencapaian dan memperbaiki segala penyelewengan ataupun kelemahan yang wujud. Seterusnya adalah teori. Teori yang digunakan adalah teori oleh Hilda Tabak pada tahun 1962. Okey, menurut Tabak, kurikulum adalah satu penyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, dan bahan-bahannya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan sesuatu pola yang tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Okey, kita dapat lihat dalam teori Tabak ni terdapat 8 langkah yang perlu dijalankan untuk melaksanakan sesuatu penggubalan kurikulum. Okey, langkah yang pertama adalah menilai keperluan. Langkah kedua, membentuk objektif.
Langkah ketiga, memilih isi kandungan pembelajaran. Langkah keempat, penyusunan kandungan pembelajaran. Langkah kelima, pemilihan pengalaman belajar. Langkah yang keenam, penyusunan pengalaman belajar. Langkah yang ketujuh, menentukan apa dan bagaimana menilai sesuatu objektif. Dan yang terakhir sekali adalah check, penyeliaan dan penilaian ataupun check and balance. Okey, kajian literature. Okey, kita tengok yang pertama, Rusna Selamat 1995 menjelaskan sejauh mana program dan reformasi yang dirancang mencapai matlamat yang dihasratkan banyak bergantung kepada kecekapan sistem pengurusannya di peringkat sekolah. Okey, di sini kita dapat lihat kejayaan sesuatu program itu terletak kepada pihak pentadbir, iaitu guru besar, pengetua, penolong kanan dan lain-lain pentadbir untuk yang akan menentukan berjaya ataupun tidak sesuatu program tu. Okey, menurut Brown and McTrier 1993 telah banyak berlaku masalah dalam inovasi kurikulum pada masa yang lepas. Salah satunya kerana inovasi tidak mengambil kira bagaimana guru mentafsir apa yang sebenarnya berlaku di dalam bilik darjah dan kegagalan untuk menentukan di manakah guru seharusnya bermula. Okey, menurut Mitzberg 1994, perancangan bermaksud satu tata cara ataupun aturan kerja untuk mendapat hasil yang dinyatakan dengan jelas dan tersusun dalam satu sistem membuat keputusan yang bersepadu. Okey, bagi dapatan kajian pada artikel yang pertama yang bertajuk Community Service Learning in Graduate Planning Education. Okey, dalam dapatan ni, menurut Allen 2005, CSL ataupun Community Service Learning ni bermaksud satu pendekatan pedagogi yang menghubungkan pengajaran dalam kelas dengan kerja berasaskan penglibatan komuniti. Okey, dalam artikel ni tiga elemen telah dikenal pasti, iaitu yang pertama reka bentuk kelas, yang kedua urus tadbir universiti, yang ketiga penglibatan komuniti. Okey, bagi reka bentuk kelas ni, para pelajar siswazah ni tidak terikat dengan sesi perkuliahan. Juga ia mengetengahkan pendekatan kritis dalam pendidikan untuk orang dewasa. Urus tadbir universiti pula, seandainya kursus CSL ni perlu dilakukan dalam tempoh masa yang lama, ia akan mengakibatkan peningkatan kos dalam merancang sesuatu kursus bagi pihak universiti. Okey, yang ketiga, penglibatan komuniti. Okey, idea dan sumbangan yang berkualiti daripada siswazah ini amat diperlukan di sesuatu organisasi. Okey, dalam artikel ni, ia mengkaji satu kelompok satu sistem, iaitu sistem belajar yang berasaskan komuniti di Universiti di Toronto, Kanada. Ia melibatkan pelajar-pelajar jurusan geografi dan perancangan. Okey, kita dapat simpulkan dapatan daripada artikel ni, pihak komuniti, pihak universiti dan juga siswazah itu adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Ini kerana dengan penyediaan tempat oleh pihak universiti dan perkembangan atau penyumbangan idea daripada pelajar kepada pihak komuniti, iaitu pihak organisasi di tempat mereka dia tempat bukan bekerja, tempat student ni belajar, ia akan mencetuskan satu kerjasama yang bagus antara pihak pelajar, pihak universiti dan juga pihak organisasi tersebut. Bagi artikel yang kedua yang bertajuk Strategic Planning
Effectiveness SPE in Jordanian University, Faculty Members and Academic Administrator Perspective. Okey, dalam artikel ni SPE ataupun Strategic Planning Effectiveness tu dinilai daripada 5 aspek, iaitu kepentingan SPE, tahap penglibatan, pelaksanaan SPE, perancangan SPE, tadbir urus SPE. Okey, dalam artikel ni kajian telah dilakukan ke atas ahli-ahli fakulti dan akademik pihak pentadbir di universiti awam dan swasta di Jordan. Okey, hasil dapatannya kita dapat lihat dimensi pelaksanaan SPE dan tadbir urus SPE memberi kesan yang dalam membuat keputusan universiti di Jordan. Okey, di sini kita dapat simpulkan bahawa dimensi pelaksanaan dan tadbir urus SPE ini, pihak pentadbir universiti di Jordan ni mengambil kira dia punya keputusan penglibatan ahli-ahli ahli-ahli akademik dan ahli fakulti diorang dalam membuat sesuatu keputusan dalam sesuatu perancangan. Okey, seterusnya isu-isu di Malaysia berkaitan dengan perancangan. Okey, satu, penggubalan dari segi penggubalan kurikulum. Okey, kita dapat lihat ni dilema dalam menentukan kesesuaian skop dan juga penggubah perlu kemahiran khusus. Okey, seperti yang kita maklum, untuk menggubah sesuatu kurikulum ataupun sesuatu program, ia memerlukan satu ahli penggubah, ahli akademik yang berkemahiran tinggi atau mempunyai kemahiran khusus yang meliputi pelbagai aspek dari segi teori, dari segi model-model yang akan dibangunkan, dari segi pengalaman ahli penggubah itu sendiri. Ini semua perlu diambil maklum sebelum sesuatu penggubalan itu dilakukan. Juga dilema dalam menentukan kesesuaian skop. Seperti kita maklum, kadang-kadang dia punya gubal ni mengikut kehendak pihak atasan saja tanpa mengambil mengambil maklum di pihak bawah ataupun student yang akan menerima silibus baru nanti. Okey, dari segi pelaksanaan kurikulum, okey, kita dapat lihat persekitaran sekolah berbeza. Di sini kita dapat lihat di Malaysia memanglah terdapat sekolah di bandar dan di luar bandar dan juga di pedalaman. Seandainya ada sesuatu silibus baru yang memerlukan penggunaan ICT ataupun teknologi yang terkini, kita dapat lihat penerimaan di sekolah-sekolah di kawasan bandar ataupun di sekolah-sekolah yang berprestij atau kluster ni akan mudahlah bagi mereka berbanding dengan sekolah-sekolah di luar bandar ataupun di pedalaman. Begitu juga dengan tahap kesediaan guru-guru untuk mengajar. Mungkin mereka akan fikir terbeban dengan tanggungjawab baru untuk mengajar dengan silibus ataupun kurikulum yang baru. Okey, seterusnya keputusan secara kolektif. Isu yang ni kita dapat lihat sesuatu keputusan dalam penggubalan kurikulum memang memerlukan keputusan ataupun sokongan daripada menteri. Menteri ni seperti kita maklum di Malaysia ni memang terdiri daripada ahli-ahli politik lah. Di sini political will ni amat penting dalam menjayakan ataupun memberi kesan kepada sesuatu penggubalan kurikulum yang baru tu. Okey, seandainya menteri, kita lihat dari segi aspek pendidikan, bukan politik. Dari segi menteri itu mempunyai pengaruh ataupun pengaruh yang besar ataupun yang kuat, sesuatu dasar ataupun perubahan yang dia buat tu mungkin akan mendapat kerjasama untuk dilaksanakan berbanding dengan daripada yang tak ada kurang pengaruh.
Seterusnya, implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perancangan. Okey, di sini saya jelaskan dalam 3 aspek, iaitu dari segi yang pertama dasar. Dasar ni dasar pendidikan yang baru yang setanding dengan kurikulum global. Okey, dari segi dasar ni seandainya ada perubahan dari segi standardized untuk kurikulum yang baru ni, Malaysia, sistem pendidikan di negara kita akan terima tempias yang bagus lah. Dasar-dasar pun dasar-dasar sistem pendidikan yang terkini untuk pihak pentadbir, ciri kepimpinan dalam tadbir urus organisasi akan bertambah lebih baik. Bagi pihak guru dan pelajar, kemahiran PDP mereka akan berada pada tahap yang terbaik dan setanding dengan perkembangan dunia pendidikan yang semasa. Okey, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat sebarang perubahan dasar dan kurikulum dalam pendidikan memerlukan perancangan yang strategik. Okey, ia memanglah tidak dinafikan, ia tak boleh dilakukan dengan tergopoh-gapah ataupun tanpa memikirkan kesan dan akibatnya kepada sistem pendidikan negara. Okey, yang kedua, perubahan perlu seiring dengan kepesatan teknologi dan perkembangan dunia pendidikan semasa. Okey, di sini kita dapat lihat sebagai contoh, kalau dahulu peringkat tahun 90-an dulu kot, pada sekolah rendah diajar subjek alam dan manusia. Pada hari ini kita dapat lihat kurikulum ni dulu KBSR kot, telah ditukar kepada sistem untuk sains dan kajian tempatan. Okey, seterusnya kompetensi pengajar dan pelajar, pihak pentadbir serta komuniti seiring untuk mencapai matlamat yang diimpikan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.